Kita ada hero, kita ada orang jahat, ada masalah peribadi dia, masalah orang jahat, orang jahat yang merupakan masalah peribadi, masalah dalaman hero kita nak selesaikan. Kita ni adalah guide. Okey. Yang keempat ialah hero ini memerlukan guide, pembantu yang ada perancangan. Dia mesti percaya kat kita, dia mesti tahu kita nak bawa ke, mereka menyelesaikan masalah mereka ini dan mengalahkan villain yang jahat tadi. Apa step-step dia, apa cara-cara, langkah, method dia, kan? Sebab manusia itu transform, bertukar menjadi lebih baik melalui satu peringkat, satu cara dan satu orang kata marhalah yang tertentu, fasa by fasa, kan? Jadi kita kata kalau kita meletakkan diri kita sebagai seorang orang yang didakwah atau pembantu ini, kita mesti nak tahu apa what's next. Sebab itu kalau anda perhatikan dalam konsep marketing, kita buka ads ataupun iklan Facebook ataupun kita buka laman sesawang website sesuatu company itu, pada page yang pertama sebelum kita scroll tu, dia mesti ada button buy now, beli sekarang. Okey. Kemudian dia akan tunjuk kita step by step macam mana cara nak beli. Okey, mula tekan buy now, lepas tu daftarkan nama, sekian. Kalau saya biasa dengan Shopee, dengan Lazada semua, dia akan beritahu step by step. Kita beli sesuatu tu, dia kata okey, sekarang ni dah place order, next akan keluar gudang, next courier dah start ambil, next dah sampai Kuala Lumpur, kan? So kita tahu step by step apakah perancangan, apakah dia punya strategic planning, sampai akhirnya kita dapat solusi yang kita nak, barang tu sampai pada rumah kita. Itu nama dia ialah process plan, perancangan proses. Sebagai contoh, seorang yang tak solat, kita nak dakwah dia supaya dia solat, kita kena start with the big why. Kenapa dia perlu solat dulu? Apa masalah kalau dia tak solat? Kita sebagai pembantu, kan? Kita kata dulu kita pun tak solat. Memang dulu kita semua tak solat, kan? Masa kanak-kanak baby mana ada orang solat? Itu persamaan. Itu kita punya empati. Ataupun kita kata, saya faham adik, abang dulu pun tak solat. Cakap dia macam tu, bukan dia tahu. Kita merujuk pada dulu masa kita baby memang kita tak solat. Tapi akhirnya abang belajar dan abang boleh solat dengan baik, abang tolong ajarkan. Dia nak tahu apa perancangan kita. Kalau kita dakwah kat orang, terus kata, jom ikut abang, lepas ni korang confirm pandai solat punya, dia tak akan convince, dia tak akan yakin. Tapi kita kena cerita, tak apa, kita start simple dulu. Ikut abang pergi masjid surau, tengok je abang buat dulu. Tu step yang pertama. Tengok je, duduk tepi tengok, kan? Buat-buat tengah zikir, jangan kacau. Tak apa, nanti orang tak tanya kenapa tak solat sekali. Sebenarnya dia tak tahu solat lagi, tengok je dulu. Okey, step kedua, nanti kita akan pergi kelas dengan ustaz. Ustaz ni memang dia ajar step by step. Orang tua yang tak erti solat, dia akan ajar. Lepas tu step ketiga, kita beli buku, kita baca, kita hafal sikit-sikit bacaan dalam solat. Step keempat, nanti kita buat rehearsal kat rumah. Tak ada orang lain. Kalau pergi solat Jumaat terus kat masjid surau, malu. Sebab tak tahu lagi, kan? Nanti orang rukuk, kita i'tidal. Nanti orang sujud, kita rukuk. Jadi step kelima nanti, bila dah siap, baru kita pergi solat sama-sama dan kita akan perbaiki. Jadi dia nampak akhirnya dia akan dapat solat berjemaah sebagaimana orang lain dengan step-step yang jelas yang kita berikan. Inilah proses plan. Apabila kita berdakwah, apabila kita mengajak orang untuk berubah, untuk jadi baik, untuk ikut program-program keagamaan, hadirin hadirat, kita perlu memberikan proses plan yang jelas kepada mereka untuk mengelakkan mereka keliru. Okey? Dan yang kedua, kita juga perlu memberikan agreement plan. Okey? Agreement plan ni sama juga dalam konsep marketing. Agreement plan ni untuk mengelakkan mereka takut. Sebab setiap orang dia ada dia punya kata circle of safety, circle of comfort zone dia. Kan? Dia dah biasa macam tu. Dia dah biasa jahat. Dia dah biasa berkapal. Dia dah biasa minum arak. Dia dah biasa tak ada ikut program-program agama. Jadi apa keperluan dia untuk dia keluar daripada zon keselesaan dia? Dia akan rasa takut. Kan? Apa jadi kalau aku tinggalkan rokok ni? Nanti aku akan hilang kawan. Apa jadi kalau aku tinggalkan kelab malam? Kan? Hidup aku akan sunyi.
tak ada muzik, tak ada keseronokan, tak ada hype. Apa jadi kalau aku solat? Hidup akan susah, kan? Ini semua ketakutan-ketakutan dia. Kalau dia berubah, kalau dia join usrah, kalau dia join program agama, kalau dia join kuliah, dia ada ketakutan-ketakutan dia sendiri. Orang akan ridicule dia, orang akan kutuk dia, orang akan kata dia ni macam bagus. Jadi agreement plan ini akan membantu mad'u kita untuk mengelakkan ketakutan. Kita beri assurance pada dia, kan? Sebagaimana marketers buat, dia berikan assurance pada kita. Kalau anda beli produk ini, ada warranty dia setahun. Apa-apa boleh pulang. Money back guarantee. Itu adalah agreement plan. Kalau anda tak berpuas hati, dah pakai, boleh pulang, kami akan pulangkan semua duit. Itu agreement plan. Sebab kita nak membeli sesuatu, kita pun takut. Kan? Kalau produk salah, spek salah, tak menyelesaikan masalah kita. Jadi dengan adanya agreement plan ni, kita kata okey, dia membuang ketakutan kita dan meyakinkan kita untuk beli suatu produk. Begitu juga dengan dakwah. Kita kena ceritakan kepada ban'u kita, orang-orang yang kita ingin dakwahkan, proses plan step by step ke mana kita nak bawa dia untuk menyelesaikan masalah peribadi, masalah internal dia tadi, untuk mengalahkan dia punya musuh jahat tadi. Dan juga kita kena ceritakan kepada dia agreement plan. Apa assurance kita untuk membuangkan ketakutan dia kalau dia berubah, kalau dia jadi lebih baik, kalau dia bersama-sama dengan program-program kita dan juga menjadi ahli NGO kita sebagai contoh. Itu yang keempat. Kita sebagai guide, pembantu hero ni kena ada plan. Sama juga kalau kita tengok filem, hadirin hadirat, walaupun tidak digambarkan secara terus, secara direct, tetapi script writer mana-mana filem dan cerita, dia akan ada step by step. Sebab itu filem tu panjang. Kan, kalau terus-terus menang je, kan, terus-terus hero tu boleh kalahkan orang jahat, jadi cerita pendek sejam, rugilah kan. Harga tiket pun murah nanti, ataupun dia mesti filem balik sejam, 2 jam, 2 jam setengah. Jadi macam mana nak buat filem tu panjang? Jadi guide ni nak bawa hero kepada mengalahkan orang jahat ataupun menyelesaikan masalah internal dia, menyelamatkan dunia, okey, menghubungkan dua jiwa yang terpisah sebagainya. Kalau filem-filem cinta, dia mesti ada step by step dia. Guide ni akan bawa hero. Hero ni akan transform diri dia sedikit demi sedikit. Akhirnya dia menang sehingga ke akhir filem. Ini adalah plot yang sama, hadirin hadirat. Plot yang sama yang kita perlu gunakan dalam dakwah kita. Yang kelima. Okey, sekarang kita dah ada hero, kita ada orang jahat, kita ada guide, kita ada masalah internal yang kita nak selesaikan masalah hero kita ni. Boleh jadi masalah orang jahat, boleh jadi masalah hero ni lah orang jahat itu sendiri. Kita ada plan, kan? Kita sebagai guide ada plan nak bawa hero tu ke mana. Tetapi hero tidak akan bergerak, hero tidak akan bertindak, hero tidak akan beraksi kecuali ada call for action. Ini poin saya yang kelima. Point of action inilah yang menunjukkan, menjadikan sebuah filem itu menarik. Climax. Mesti ada sesuatu, bom nak meletup, meteor nak turun, nak Armageddon kan, nak hit bumi, ataupun apa, kapal nak tenggelam, Titanic. Semua peristiwa-peristiwa ini yang saya menolak, memaksa dan push hero untuk bertindak. Kan? Macam saya cerita dalam sesi yang pertama, kalau cerita tu cerita pasal rutin hidup seorang pelajar, kan, bangun pagi, gosok gigi, makan breakfast, pergi sekolah, belajar, balik, malam study, exam. Boring tak cerita tu? Boring kan? Tak tahu apa masalah internal dia, apa orang jahat pun tak ada. Tak ada call for action. Habis 2 jam tengok rutin dia je. Tak jadi cerita. Tak jadi cerita. Jadi cerita ni dia mesti ada external factor yang menyebabkan hero itu terpaksa bertindak. Walaupun sebenarnya dia tak nak. Dia terpaksa selamatkan orang. Dia terpaksa menghubungkan dua, dia terpaksa menyelamatkan hidup seseorang, menghubungkan cinta sebagai contoh. Dia terpaksa menyelesaikan masalah peribadi dia. Ini semua adalah call for action. Kita nak ajak manusia ke jalan Allah SWT, faham Islam, beramal dengan Islam, melakukan dakwah, jadi baik, memimpin masyarakat, memimpin ahli keluarga, memimpin negara ke arah kebaikan. Apa
for action yang kita boleh gunakan. Okay. Maksudnya bila hero dah ada, orang jahat dah ada, pembantu dah ada, plan dah ada. Tapi apa yang menggerakkan hero ni supaya dia bertindak, dia kena ada call for action. Dia call for action ni ada dua. Satu, transitional call. Panggilan yang berperingkat-peringkat ataupun bertahap. Dalam dakwah ini kita katakan sebagai membina hubungan. Kita muayasyah dalam bahasa Arab maksudnya membina hubungan dan hidup bersama mereka, mengenali mereka, membantu mereka, tolong mereka. Kerana kita nak membina kepercayaan dan trust. Okey? Maksudnya dia percaya kat kita, lepasnya apa kita cakap dia akan lebih mudah dengar. Okey? Ini biasa. Bukan kata tak ikhlas tolong orang, tapi ini adalah metod biasa yang kita faham. Tapi kita mungkin tak faham the reason, the science behind it. Dia sebenarnya transitional call. Dalam transitional call ni, kita tak ada cerita apa-apa pasal message pun. Kita tak ajak dia ikut program, tak ada ajak dia dengar kuliah, tak ada ajak dia baca buku. Kita bina hubungan transitional. Sebagaimana marketers, dia hantar free sample kat rumah. Kan? Dapat free sample susu. Dia tak suruh kita beli pun, dia hantar free sample je. Kan? Ataupun dia hantar guide bagaimana nak elakkan sembelit anak-anak minum susu. Kan? Dia hantar artikel, hantar study. Okey? Dia tak ada suruh beli apa pun. Tapi itu semua adalah transitional call untuk membina kepercayaan, untuk membina hubungan dengan pelanggan. Bagi kita seorang pendakwah ni, pelanggan kita adalah Abang tadi. Untuk membolehkan mereka suka dan terikat dengan kita. Ya, dalam teknik psikologi banyak digunakan teknik contohnya reciprocity, liking dan consistency. Saya tak nak cerita banyak sebab ini dalam buku Persuasion, The Science of Persuasion diceritakan dengan panjang dan lebar. Reciprocity ni kita kena buat baik kat orang, kan? Sebab orang yang terima kebaikan dia akan rasa terhutang budi untuk balas kebaikan. Kita like Facebook orang punya post, orang akan like Facebook kita punya post. Kita pergi kenduri orang akan pergi balik kenduri kita. Kita senyum kat orang walaupun orang tu tak kenal, strangers, senyum randomly, cuba try kat jalan. Jangan senyum ni sangat, senyum biasa je. Okey, nanti orang ingat gila. Senyum biasa kat orang strangers. Orang strangers pun akan senyum balik kat kita walaupun dia tak kenal kita. Sebab itu adalah reciprocity. Okey. Liking ni 3 cara. Kita puji orang, kita tolong dia, kita bina persamaan dengan dia. Ada empathy, dia akan suka kat kita. Dan consistency. Kita nak dia buat sesuatu yang besar, kita mulakan dengan sesuatu yang kecil. So orang akan rasa obliged, terpaksa untuk konsisten dengan pendirian dia, kan. Kalau dia nak jadi sukarelawan sesuatu organisasi, bila orang offer ahli, dia akan rasa bersalah kalau dia tak jadi ahli sebab dia memang dah sukarelawan dah, sebagai contoh. Jadi semua teknik-teknik ini kita gabung jalinkan untuk membina transitional call. Okey. Kepada hero tadi. Ini basically buat hubungan baik. Yang kedua ialah direct call. Direct call ni ialah ketukan yang direct terus. Kita ajak dia, jom ikut program. Jom pergi kuliah. Jom baca buku. Jom jadi baik. Jom tinggalkan couple. Tinggalkan solat. Tinggalkan solat pula. Tinggalkan arak, tinggalkan rokok. Jom solat. Jom ikut program. Jom ikut terserah. Itu direct call. Okay. Mereka akan fikir, what's in it for me, macam saya bincangkan, mereka tahu apa manfaat benda-benda ni pada kita. Jadi kita akan ceritakan apa manfaat, kita akan ceritakan apa masalah dalaman mereka yang kita boleh selesaikan dengan produk yang kita cuba bawa ni. Dan yang paling penting, kita akan ceritakan kepada mereka perlu bertindak sekarang. Sebagai contoh, kita bawa kawan kita, jom bro, kita pergi tengok rumah anak yatim piatu, kan. Tengok ni ayah dia meninggal sebab accident lumba haram. Saya tengok keadaan anak dia kat rumah anak yatim tu dengan sedihnya, dengan apa semua. Member ni memang rempit. Apa perasaan dia? Rasa saya ada call for action tak untuk dia berubah? Kan? Tengok kubur ni kubur ni dia meninggal ni sebab merempit. Pergi hospital. Jom bro, tengok hospital, tengok orang patah kaki, hilang tangan, putus kepala, kan. Ni sebab orang rempit. Baru dia ada call for action. Kita berikan statistik, kan. Kematian yang paling tinggi kat Malaysia ni, okey, selepas sakit-sakit jantung apa semua, ialah kemalangan jalan raya.
baru dia ada call for action. Kan? Kadang-kadang orang call for action yang berlaku kalau kena kat diri sendiri. Adik-beradik dia yang meninggal. Kan? Sebab merempit. Dia akan berubah. Tetapi kita kena create benda, kita kena faham. Kita kena faham psikologi dan bina call for action untuk bad'u kita berubah. Tak solat kan? Tengok pakcik tu. Pakcik saudara aku. Tak pernah solat. Kan? Mati, semalam mati habis. Tak sempat nak taubat, tak sempat nak apa. Semua ini call for action yang menyebabkan hero akan bertindak terus. Sebagai dalam filem, dia bertindak kerana ada external pressure. Orang jahat datang. Kan? Monster keluar. Bom nak meletup. Meteor datang. Kapal nak tenggelam. Kan? Bas laju tak boleh berhenti. Apa lagi? Ini semua peristiwa-peristiwa yang menyebabkan call for direct action. Okay? Dialog kita macam mana dialog kita? Jadi ada beberapa psikologi manusia yang kita boleh gunakan untuk mempengaruhi orang untuk ambil action sekarang. Pertama ialah scarcity. Yang kedua ialah social proof. Dan yang ketiga ialah authority. Authority ni kita tunjukkan diri kita ada authority. Ataupun organisasi kita ada authority. Kita berdaftar dengan Jabatan Agama Islam. Kita NGO yang berdaftar. Okay? Kita dah banyak buat projek kebajikan kemasyarakatan. Dan kita ada authority. Kita telah mendapat salah seorang tokoh-tokoh kita dah dapat tokoh Ma'al Hijrah Negara National Authority kan. Saya sendiri adalah seorang contoh doktor. Saya buat program humanitarian pergi Palestin, pergi Syria, semua jom ikut. Semua authority. Okay? Bila kita ada authority, orang akan call for action. Dia akan terus pergi sebab dia ikut kita. Dia percaya kat kita dengan authority yang kita ada. Yang kedua, social proof. Social proof ni kita kata kita adalah NGO yang ada kat seluruh Malaysia. Seluruh dunia, luar negara pun ada. Ahli kita 1 juta. Kan? Social proof ni contohnya dia nak tahu orang lain ikut tak ikut. Kita pergi kedai makan, kita akan cari kedai makan yang ramai orang. Sebab kita confirm kedai tu sedap, sebab itu ramai orang. Social proof. Kan? Produk yang ramai orang beli, dah tentulah hebat. Itu social proof. Buku, kalau kat depan dia tulis best seller, number 1 New York punya ni, kan? Ataupun 1 juta kopi terjual, confirm kita beli. Kan? Sebab 1 juta orang dah baca buku tu. Itu social proof. Jadi kita nak gambarkan kepada bad'u kita, orang yang kita cuba dakwahkan ini, bahawa kita, produk kita, NGO kita ni ada social proof. Telah terbukti diterima masyarakat Malaysia. Bahkan masyarakat dunia, negara serantau. Kita ada networking. Kita ada ahli yang ramai. Kita ada facility. Kita telah sebagai contoh berjaya menyelesaikan masalah sosial remaja. 10,000 orang remaja dah melalui program motivasi kita dan jadi baik. Pelajar cemerlang, kita hantar pergi beasiswa. Kan? Kita dah ada rumah orang tua yang kita jagakan dan melahirkan dan telah berjaya menjaga 20,000 orang tua. Kan? Kita ada tahfiz, telah melahirkan 10,000 tahfiz, ahli-ahli hafal Quran sebagai contoh. Ini semua adalah social proof. Kena cerita kat dia, kena tunjuk kat dia statistik. Okay? Baru dia kata, betul lah, aku kena join sekarang ni. Aku kena daftar jadi ahli. Okay? Kadang-kadang kita ni masalah apa? Kita buat transitional call bertahun-tahun. Bertahun-tahun buat bina hubungan, belanja makan, bawa jalan. Tapi direct call tu tak buat. Kan? Menghabiskan boreh je orang kata kan. Direct call kita tak buat. Direct call tu jom join. Ini borang-borang keahlian, mai join. Organisasi aku ni ada program macam-macam. Ada social proof, ada authority dan ada scarcity. Scarcity tu kita kata ini bukannya untuk semua orang ni. Aku ajak kau sebab kau special. Kan? Seat are limited. Biasa tengok iklan seat are limited. Kan? Ada deadline dia, ada close date dia. Sebab apa? Sebab ini semua psikologi manusia. Walaupun tak limited, dia letak je seat are limited. Sebab apa? Sebab orang nak berlumba-lumba ambil dan daftar dan beli sekarang. Seats are limited. Itu adalah strategi marketing yang perlu kita gunakan untuk dakwah kita. Cepat jadi ahli. Sampai hujung bulan ni kita tak ada yuran keahlian. Okay? Tak semua orang kita terima jadi ahli ni. Contoh kan, itu untuk membinakan scarcity. Kita nak psikologi manusia menunjukkan orang, kalau sesuatu tu scarce sikit, dia akan jadi rebutan. Orang akan ada urgency untuk beli cepat. Okay?
berbanding dengan benda yang abundance, yang ramai, yang banyak. Okay? Jadi dengan scarcity, dengan social proof, dengan authority ini, kita gunakan segala kemahiran dan pengetahuan kita untuk direct call. Bagi statistik, bawa dia tengok reality, kes-kes sebenar. Supaya hero kita ni, badan kita yang kita nak bawa ni, dia rasa terpanggil untuk bergerak dan bertindak, beraksi sekarang. Sebagaimana dalam filem. Kan? Bawa, tengok kat dia, Forest City. Pergi bawa dia pelabuhan kat Kuantan. Pergi bawa dia kat tempat-tempat penempatan orang-orang Cina. Yang rumah-rumah yang new residential area yang dibeli oleh orang-orang Cina daripada Singapura, daripada orang-orang luar. Tengok apa yang telah berlaku pada pencinaan Malaysia. Tunjuk. Baru dia nampak direct call. Tengok kat Pulau Pinang. Tak ada orang Melayu semua keluar. Rumah, harga rumah terlalu mahal. Kan? Bawa mereka punya projek pembangunan daripada China. Tengok apa berlaku pada negara kita. Tengok dengan mata kepala sendiri. Baru dia rasa ada direct call. Baru dia akan jadi hero dan bertindak sebagaimana dalam filem. Sebab environment dia bermaksa dia untuk bertindak. Itu sebagai contoh. Yang keenam. Okay. Kita kena ceritakan kat dia. Sebab dalam filem ni, di awal filem lagi, saya ceritakan tadi yang dalam minit-minit awal filem, dia mesti clear siapa hero, siapa villain, orang jahat. Apa masalah, apa problem ataupun apa kegagalan yang akan tragic moment yang akan hero ni jadi hadapi kalau dia tak selesaikan masalah dia. Kan? Biasa dalam awal-awal 5-10 minit filem dia dah akan cerita dah. Kita akan tahu kalau hero ni tak berjaya kalahkan orang jahat ni, apa akan jadi. Itu yang menyebabkan filem menarik. Daripada awal lagi semua plot ni kita tahu dan kita ternanti-nanti. Kalau hero ni berjaya kalahkan orang jahat, apa akan jadi? Apa dia punya pleasure yang dia akan dapat? Tetapi kalau orang jahat ni menang, hero ni kalah, apa pain dia? Apa kesengsaraan, apa tragic moment yang akan berlaku. Dalam kehidupan manusia ni, psikologi menyebutkan bahawa dia ada dua, pain dengan pleasure. Kita buat suatu keputusan tu, dia atas dua basis ini sahaja. To get pleasure ataupun to avoid pain, untuk mendapatkan kebaikan, untuk dapatkan keseronokan, kegembiraan ataupun untuk mengelakkan kesakitan. Dan statistik juga, clinical study menunjukkan juga manusia lebih cenderung untuk avoid pain daripada untuk gain pleasure. Okay? Saya terangkan macam ni. Kita takut kehilangan sesuatu lebih daripada kita sanggup berusaha untuk dapatkan pleasure ataupun nikmat yang tambahan. Okay? Sebab itu sentimen ini dan psychological effect ini digunakan oleh syarikat-syarikat marketing, kan, untuk menjual barang mereka. Dan kita perlu menggunakan teknik dan taktik yang sama, hadirin hadirat, untuk membawa orang, mempengaruhi orang untuk membawa agenda mesej dakwah kita. Orang takut kehilangan keharmonian rumah tangga dia, anak-anak, isteri dia, punca pendapatan dia, hari-hari yang dia dapat, kan, keamanan negara. Dia takut hilang benda tu. Sebab dia takut, dia nak avoid pain, kan. Tapi kalau kita kata dia kena berusaha sesuatu untuk dapatkan pleasure yang baru, additional pleasure, kan. Manusia susah sikit, kita nak tolak dia untuk dapatkan additional pleasure. Tetapi kalau kita ceritakan tragic, orang semua nak elakkan tragic, kan. Dan filem tadi, hero ni sepanjang 2 jam setengah kita tengok cerita tu, kita akan ternanti-nanti hero ni akan dapat pleasure ke, berjaya ke, ataupun tragic, kalah. Dia macam kadang-kadang plot twist, kan, pop kat sini, kan, sini. Itu yang menjadikan cerita menarik. Itu yang menjadikan kita engage. Okay. Jadi mad'u, objek dakwah kita juga perlu jelas, seterang matahari di siang hari, apa yang akan berlaku kepada diri dia. Apa pain yang akan dia dapat kalau dia tak berubah, kalau dia tak take call for action yang kita kasih tadi, kalau dia tak join usrah kita, kalau dia tak baca buku yang kita nak, kalau dia tak ikut kita punya program, kalau dia masih kekal dengan dosa-dosa, dengan kejahatan, dengan
suasana kawan-kawan dia yang jahat, apa akan jadi pada diri dia. Kita kena jelaskan benda ni. Bukan untuk takut-takutkan, kan? Tetapi ini akan menyebabkan dia akan rasa tertolak. Dan rasa, apa akan jadi pada negara kita kalau kita biarkan pencinaan, kan, kuasa asing ini terus bertapak dan mencengkam ekonomi. Apa akan jadi pada anak cucu kita nanti? Kita kena jelaskan benda ni. Barulah dia akan ada satu rasa urgency untuk bertindak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kita kena ceritakan apakah transformasi. Dia berkaitannya dengan poin yang keenam tadi, antara pleasure dan pain. Kalau dia buat, ikut, beli dan subscribe pada produk kita ni, produk dakwah kita, berubah jadi lebih baik, kita akan ceritakan dia akan transform menjadi seorang yang lebih hebat. Dalam mana-mana filem, biasa tengok tak? Hero ni dia sebenarnya transform. Walaupun dia hero tu patutnya dia dah hebat dah lah. Tapi dia sebenarnya transform. Perjalanan 2 jam cerita tu sebenarnya adalah proses transformasi hero menjadi orang yang lebih hebat. Siapa yang tolong hero jadi hebat? Guide dia, pembantu dia. Okay? Siapa yang membantu dan transform Badung jadi hebat? Kita sebagai pendakwah. Dengan plan kita, dengan strategi kita. Okay? Kita jadi lebih hebat. Hebat ni maksudnya apa? Hebat ni, dia sama ada 3 benda. Hero tu dia dapat status. Dia dapat pujian orang, dia selamatkan dunia, orang puji dia. Hebat kan? Dia dapat jadi naik pangkat, diiktiraf sebagainya. Ini semua berlaku. Plot-plot cerita apa pun sama. Yang kedua, dia dapat kesempurnaan ataupun external punya faktor complete. Orang putih kata wholeness, kan? Kalau filem-filem yang sihir apa semua, kuasa-kuasa magic semua tu, dia dapat kuasa orang jahat apa semua, dia orang yang paling berkuasa dan paling hebat, kan? Okay? Wholeness maksudnya dia kadang bersatu dengan ni semua, pop, jadi hero yang paling hebat. Kalau orang jahat, dunia selamat. Biasanya itulah plot dia. Ini semua adalah success end, kejayaan akhir sesebuah filem. Yang ketiga, self-realization. Maksudnya, kadang-kadang cerita biasa je kan. Cerita pasal cinta. Akhirnya kahwin. Kahwin tak adalah jadi apa sangat. Tak selamat dunia apa. Tapi dia, completeness dia punya self-realization dia. Cita-cita dia, hasrat dia. Cerita pasal kanak-kanak yang susah akhirnya berjaya. Itulah self-realization. Dia berjaya memenuhi cita-cita dan potensi dalam diri dia. Jadi 3 benda je. Hero ni akan dapat status, kan? Status ni termasuk mengalahkan orang jahat. Dia dapat kesempurnaan, wholeness daripada luaran, dan juga daripada dalaman ni self-realization. Dan sepanjang cerita tu kita katakan tadi, hero ni dia bertransformasi jadi lebih hebat. Kita pun kena buat yang sama untuk menyampaikan mesej dakwah kita. Kita kena cerita dan jelaskan kepada mad'u yang kita cuba bawa itu, orang yang cuba kita dakwahkan itu, transformasi yang dia akan jadi. Dia akan jadi macam mana? Kan? Berdasarkan step-step yang saya telah ceritakan tadi, dia akan jadi apa? Dia akan jadi hebat macam mana? Dan apa fungsi hebat tu? Kan? Dia akan dapat status. Dia akan dapat kesempurnaan luaran, dan dia dapatkan kepuasan dalaman. Hadirin-hadirat, sebenarnya itu je manusia nak. Kita cuba fikir balik dan refleksi balik. Sebenarnya apa yang kita cuba dapat dalam hidup ni? Kita kata kita kerja duit kan? Kerja siang malam macam nak mati dapat duit. Kita nak apa lagi? Pangkat. Sama juga. Kita nak rumah, kita nak kereta, kita nak ahli keluarga. Ini semua adalah eksternal, hadirin-hadirat. Duit, rumah, keluarga, kerja ni eksternal. Tetapi kenapa kita nak semua benda ni? Kenapa kita nak semua benda ni? Kita nak supaya kita gembira, supaya kita puas, supaya kita bangga, supaya kita rasa kita berjaya. Rasa berjaya tu kita boleh dapat walaupun tak ada benda-benda ni. Rasa gembira kita boleh dapat walaupun tak ada benda-benda ni. Ini eksternal. Saya sebut tadi, manusia ni adalah sebenarnya makhluk yang digerakkan oleh spiritual, kan? Petani yang miskin di Ceruk Kampung, di Yan Kedah, mungkin lebih gembira daripada seorang jutawan yang berada di tengah bandar KLCC. Okay? Sebab gembira tak gembira, sedih tak sedih, selamat ataupun rasa terancam itu bukan disebabkan oleh material tadi, rumah, kereta, ahli keluarga, status, pangkat.
Tetapi disebabkan oleh apa? Disebabkan kat sini. Bila kita nak bawa orang berdakwah, sampaikan mesej dakwah, jangan selesaikan masalah eksternal dia. Tak ada duit, kita bagi duit. Tak ada kerja, kita bagi kerja. Tak ada keluarga, kita kahwinkan dia. Akan selesai masalah dia? Tak. Kita kena selesaikan masalah dalaman. Spiritual dia. Jiwa dia. Kan? Ini yang sebenarnya merupakan masalah manusia. Dan kita nak transformasi manusia menjadi seorang muslimin, muslimat yang lebih hebat, kita kena transformasi dalaman juga. Kan? Walaupun dia tak ada duit, dia tak ada kerja yang stable, dia tak ada ahli keluarga. Tapi kalau dia faham Islam, dia faham mesej dakwah kita, dia tahu kita nak bawa ke mana. Dia tahu dia adalah hero, dia berpotensi, dia ada kemahiran, dia ada segala what it takes. Kita boleh bantu dia jadi lebih baik. InsyaAllah dia akan berubah. InsyaAllah kita akan dapat pahala atas perubahan atau usaha kita untuk mentransformasi manusia. InsyaAllah ini adalah tugas asasi yang kita perlu buat. Kita tidak sempurna, kita sebagai pendakwah juga banyak kekurangan dan kepincangan. Tetapi kita doa kepada Allah SWT dengan usaha dakwah kita, dengan orang-orang yang kita cuba kumpul dan tambah baik ini, Allah perbaiki kerosakan kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah tambah baik diri kita sendiri dengan asbab kerja dakwah, kerja tajmid, mengumpul manusia, dan kerja mengajak manusia kepada jalan Allah SWT yang kita buat ini. Dan insyaAllah kita tambah baik kemahiran, tambah baik pengetahuan, dan tambah baik kita punya metodologi. Baca buku, berinteraksi dengan orang, belajar, tengok YouTube, okay, untuk jadi pendakwah yang lebih hebat, lebih efektif, lebih disayangi. Dan saya doakan yang terbaik pada semua pendengar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.